Cuma saya agak confused bila kita sebut pertumbuhan ekonomi 8.7 keseluruhannya tahun 2022, mana mungkin dia menurun 3.8 kepada 3.5, turun pada 1.9, turun pada 2.4, sebab average-nya ini terlampau rendah daripada 8.7. I think ada kesilapan di situ. Never mind, you perbetulkan balik kerana dia tak mungkin menjadi begitu. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya bersyukur kerana seluruh negara dan dunia dapat menunjukkan bahawa Ketua Pembangkang tidak faham konsep pertumbuhan ekonomi. Dalam jawapan yang pertama, pertumbuhan 8.7% itu Ketua Pembangkang, Tuan Yang di-Pertua, adalah pertumbuhan tahunan. Membandingkan saiz ekonomi kita dalam 2022 berbanding dengan 2021. Oleh kerana 2021 itu kita sedang mengalami lockdown, maka ekonomi ditutup, sudah tentu perbelanjaan dan juga pertumbuhannya itu jauh lebih rendah. Bila dibanding dengan 2022, dibanding asas yang rendah, jadi nampak lebih tinggilah 8.7%. Tetapi untuk perancangan ekonomi, kita juga kena lihat bagaimana ekonomi tumbuh dari satu suku ke suku yang seterusnya. Yang saya sebutkan tadi, Ketua Pembangkang, adalah kadar pertumbuhan dari satu suku ke suku yang seterusnya sepanjang tahun 2022, kerana itu penting untuk kita tahu adakah ekonomi kita ni semakin menurun ataupun semakin naik. Jadi itu adalah angka rasmi yang telah diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Statistik yang telah diterima pakai oleh dunia. Bukan saya yang perlu perbetulkan data, Ketua Pembangkang kena balik perbetulkan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi. Saya nak Tuan Ketua, saya nak perbetulkan. Cuma saya kata overall pertumbuhan itu saya bagi advantage Ketua Pembangkang. Ya, betul. Tapi jangan jadi keamalan. Tidak. Sebab saya nak perbetulkan itu kerana amalan daripada kuarter ke kuarter itu saya faham. Tapi kalau kita tengok average, kalau begitu caranya, bermakna terlampau besar 8.7 itu kalau dibandingkan dengan angka average yang ada yang disebutkan tadi, quarter to quarter. Quarter to quarter itu adalah sesuatu yang menurun. Tapi yang sebenarnya penambahan yang besar itu 8.7, jangan kita deny bahawa sebenarnya inilah yang telah pun dirancang yang baik oleh kerajaan sebelum ini yang boleh mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Menteri, mengapa harus kita deny untuk kita berbincang di sini? Sepatutnya kita terima hakikatnya. Ini yang jadi masalah kita, kerana nak maklumkan kepada kita seolah-olah tidak ada langsung pertumbuhan yang sebenarnya. There is. Tetapi janganlah sehingga menunjukkan seolah-olah turun. Itu tak betul. Terima kasih. Itu yang maksud saya. Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Satu lagi yang saya nak berkongsi dengan Ketua Pembangkang, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, dia bukan mengira purata mudah. Bukannya 8.7% pertumbuhan tahunan itu, dia sama dengan campur 3.5, campur dengan 3. Dia tidak begitu. Dia melihat membandingkan dari suku ke suku atau dari satu tahun ke satu tahun. Memang pertumbuhan 8.7% itu berlaku. Tetapi seperti yang saya sebut, asas pertumbuhan dan juga saiz ekonomi kita dalam tahun 2021 itu kecil kerana ekonomi ditutup. Dan yang keduanya, kepada saya rasa kita tak boleh benar perdebatan begini. Ini bukan debate, ini pertanyaan soal jawab. Kita bertangan, tak apa saya handle. Dan yang keduanya ialah yang kita juga kena perlu tahu bahawa pertumbuhan 8.7% itu yang disebut oleh Ketua Pembangkang adalah hasil daripada suntikan wang yang sebegitu besar daripada sektor awam dan juga dana-dana kerajaan melalui bentuk bantuan, juga suntikan KWXP dan sebagainya, yang sudah tentu ada kesan kepada kedudukan kewangan kerajaan. Sebab itu kita tidak boleh leka dengan pertumbuhan 8.7% dalam keadaan kita tahu bahawa dari satu suku ke satu suku untuk 4 suku yang lepas, dia sudah pun menunjukkan penurunan, dan dalam tahun 2023 kita juga
akan berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan.